Kadang kita berharap anak murid ucapkan sesuatu. Terutamanya bila selepas keluar keputusan peperiksaan, ada yang anak murid macam tak kisah pun. Kita bukan minta apa. Untuk mereka jumpa kita, beritahu mereka dah berjaya, ucapkan terima kasih. Itu saja. Kalau dia rasa dia nak menghargai apa kita buat, kita terima. Tapi kalau tak pun, kita tetap terima. Jadi macam, jadi diri sendirilah kata. Aku pulang. Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus watak-wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. 12-22 hari yang tarikh yang sangat-sangat cantik pada hari ini, hari Isnin kan. Betul. Mungkin kepada anda yang nak bertunang hari ini, yang nak bernikah pada hari ini, kami ucapkan dan kami doakan semoga perjalanan anda dipermudah sahaja, insya-Allah. Amin. Baik, dan hari ini anda bersama dengan saya, Farin Ahmad dan juga Uyana Arsyad. Dan saya kira bukan itu saja, bukan mereka saja yang mungkin merancang dan gembira. Antara yang paling gembira yang saya dengar cerita adalah anak-anak yang dah mula bercuti sekolah. Betul tu. Dan hari ini juga Fahrin, di Selangor kita semua cuti. Okey, tadi saya datang ke Seri Pentas pun saya tengok keadaan di jalan raya sangat-sangat lengang. Rasa macam hari Sabtu Ahad pula. Itu yang nak kata, dia kata rasa macam hari Sabtu, macam hujung minggu. Tapi itulah sebenarnya di Selangor cuti umum bersempena dengan Hari Keputeraan Sukan Selangor yang jatuhnya pada hari semalam. Dan buat kita pada hari ini selamat bercuti dan selamat menonton Wanita Hari ini. Betul tu. Dan seperti biasa Farin, di Wanita Hari ini kami ada pelbagai perkongsian menarik yang kami nak kongsi, yang kami nak share dengan anda semua. Tetapi sebelum tu kita mulakan dengan maklumlah sekarang ni hujung tahun, bulan 11, bulan 12, malah bulan 1. Okey, keadaan cuaca yang tidak berapa baik khususnya di kawasan Pantai Timur. Okey, ini adalah kami ingin maklumkan berkenaan dengan musim banjir. Okey, ini merupakan langkah penjagaan kesihatan kendiri semasa musim banjir. Jadi diingatkan sentiasa minum air yang telah dimasak atau air yang terawat yang telah dibotolkan. Penggunaan air mineral sangat digalakkan. Makan makanan yang telah dimasak sahaja. Ini bagi mengelakkan kejadian penyakit bawaan dan air serta makanan. Okey, jadi pastikan kebersihan. Dan kabarnya rakan-rakan kita yang berada di Pantai Timur sedang ada beberapa tempat telah pun orang kata dipindahkan ke pusat pemindahan. Tetapi kesemuanya keadaan terkawal, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan juga kepada anda ibu bapa khususnya yang nak merancang percutian bersama dengan anak-anak. Okey, mungkin boleh elakkan terlebih dahulu kawasan berair seperti di pantai ataupun di kawasan-kawasan yang berkemungkinan dilanda banjir. Okey, baik. Hari Isnin orang kata kalau setiap minggu hari Isnin ni adalah hari baru. Hari baru. Jadi kita mulakan dengan ceria dan bersemangat. Ya, untuk itu kita nak persilakan Pasha dengan lagunya Hari Baru. Selamat datang Kampung People. Hey! Mataku bersedia ku mulakan hari baru. Hari yang baru. Ku hirup udara, hembuskan nafasku buat perjalanan hidup. Perjalanan hidupku. Tapi hari ini sambung hari ini. Tapi hal semalam jadi hari ini. Pun berlari mencari makna untuk hari ini. Tak akan berhenti selagi nyawa di dalam diri.
semalam sombong hari ini, tapi hal semalam jadi hari ini. Aku pun berlari mencari makna untuk hari ini. Tak akan berhenti selagi nyawa di dalam diri. Oh la 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 la. Tak akan berhenti selagi nyawa di dalam diri. Kampung people, hey, kampung people, kampung people, hey. Yeay, Harris ini sekitar Ajers, Pasha. This is like Kampung People. Yes, sir, Lailers. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pasha, terima kasih Pasha bersama kita di Wanita hari ini untuk lagu baru iaitu Hari Baru. Okay. Pasha okey Pasha, suara macam kurang sihat sikit tapi terima kasih memenuhi undangan kita. Alhamdulillah, itulah saya sebenarnya tengah baru balik tour, yang solo tour. So, yelah sekarang musim-musim banjir kan. Ya. Jadi saya terlambat tengok. Patutnya saya tengok ni dulu baru saya pergi tour. Baru boleh ambil precaution tu semua yang apa Kita korang cakapkan tadi. juga. Jaga diri, jaga kesihatan. Yes. Apa pun Pasha, terima kasih. Buat air, letak lemon, air panas, apa tu, lepas tu minum. Madu. Yes. Badu. Okey, Pasha, untuk lagu Hari Baru ni, macam mana? Mungkin boleh ceritakan dari segi liriknya, komposernya, dan memang spesifik untuk lagu tema Kampung People 3 ke macam mana? Betul. Okey, sebenarnya lagu ni saya dapat tawaran untuk buat lagu tema untuk lagu Kampung People 3 dan komposernya oleh Muhammad Putra, penyanyi daripada kumpulan Madam. Dan dia offer saya untuk lagu ni. Jadi saya tengok lirik dia, saya rasa macam okey, ini lirik yang best dan lagu dia macam catchy dan kenalah untuk Kampung People. Tapi apa yang saya tertarik tentang lagu ni sebab dia punya lirik dia, which is sangat memberikan semangat dan juga kena-mengena juga dengan kehidupan saya untuk memulakan hari-hari baru. Sebab saya sebagai seorang pemuzik jalanan yang sentiasa orang kata bergerak bermain muzik kan. Jadi memerlukan hari yang baru lah macam macam hari ni hari baru. Suara tak ada. Tapi tak apa. Yang penting bersama dengan kita. Kalau kita lirik dia tu. Hola, selamat datang Kampung People. Hola. Ku buka mataku, bersediaku mulakan hari baru. Yes, betul. Tapi macam mana setakat ni penerimaan? Sebab kita tahu series Kampung People dah masuk ke musim ketiga. Betul. Penerimaan Kampung People memang hebat. Betul. Jadi untuk menjadi lagu tema buat sebuah drama ataupun series yang mendapat pengikut yang cukup ramai ni, macam mana pendapat Syah? Saya rasa betul lah juga dapat menyanyikan single OST untuk Kampung People ni. Sebab impact lagu ni dia sampai dekat orang sebab orang tengok drama tu kan. Dan saya tak sangka saya ke kampung-kampung juga ada orang kenal. Kampung-kampung People kenal I. Oh, ini patutnya kalau ada yang keempat panggil Pasha berlakon sekali ni. Okey Pasha, tapi mungkin satu yang menarik juga. Pasha kalau kita lihat sebelum-sebelum ni dengan lagu-lagu ballad dan sebagainya. Tapi kali ini bagaimana mood dan penerimaan anda menyanyikan lagu genre sebegini? Ya, mungkin anda sendiri pun terkejut tengok Betul, saya bawa betul. genre macam ni. Nama pun hari baru, lagu baru, kita try genre baru. Gitu. Tapi genre sebegini adakah ianya fit dalam genre kegemaran Tak juga. Saya seorang yang suka eksperimentasi. Okey. Dan juga lagu ni sebenarnya dibuat khas untuk Kampung People. Okey. Jadi dia punya feel kena catchy-catchy, kena dengan tema tu. Jadi saya pun kadang-kadang asyik nak sedih je kan. So kadang-kadang kita pun nak bergembira juga. Okey Pasha, Instagram dan media sosial Pasha sendiri kalau bagi mereka nak terus mengikuti. Okey, kalau nak follow saya boleh ke Instagram saya Pasha saja.
PASYA. Tapi belakang tu ada 14A. Oh, serius? Pasha ada A. Senang jumpa. Sejerit je Pasha. Tapi yang kalau ada 15, 13 tu bukan lah. Kena Dia kira. 14. Okey, Pasha, kita nak duduk di sini sekejap. Kerana ada sedikit soalan ringkas kami nak berikan. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan bersama dengan anda tentang Flavets dan juga Proviton. Okey, faktor penuaan menimbulkan rasa kebimbangan dalam kalangan wanita. Ketahui rahsia untuk mengawal proses penuaan ini bersama Women Talk dalam segmen tajaan Flavets pada 17 Disember 2022. Hari Sabtu ni pukul 5 petang hanya di TV3. Aha, okey, itu dia pesanannya dan kembali bersama dengan Pasha. Yep. Okey, kapan juga Pasha juga ada orang kata aktif dengan aktiviti basking dan sebagainya. Tapi adakah itu juga mungkin Pasha dah berhenti berharap terhadap industri mainstream nyanyian dan muzik ni? Saya berhenti berharap berhenti berharap dengan siapa-siapa je. Saya sekarang ni tak mengharapkan apa-apa. Maksudnya saya buat sesuatu tu, saya cuba buat seikhlas mungkin, sebaik mungkin dan macam Fani cakap berhenti berharap dengan industri sekarang. Saya tak berhenti berharap, saya masih berharap. Cuma berhenti orang kata mengharapkan orang bantuan daripada orang lain. Saya usaha sendiri. Pasti ramai nak ketahui lebih lanjut. Kita akan terus bersama nanti. Tapi sebelum tu Fahrin, Pasha, kita nak tengok dulu rangkuman video TikTok berkenaan dengan berhenti berharap. Nyanyi sikit. Dan anda bahagia. Dan sebenarnya berhenti berharap untuk manusia lain lakukan apa saja untuk anda. Bila kita tidak berharap, maka kita tidak akan kecewa. Memang dia baik dengan semua orang. Dia bukan baik dengan kita je, dengan semua orang. That's why bila orang tu baik dengan kita, jangan kita berharap dekat dia. Sebab harapan ni dia sentiasa menyakitkan kita. Takut-takut bila kita terlalu berharap, kita akan hancur kerana harapan kita sendiri. Percaya tak kalau aku cakap, orang yang paling kau percaya pun boleh tipu kau. Kawan yang kau cakap kawan baik tu pun boleh khianat kau. Dia boleh berubah bila-bila je. Dia nak tikam belakang kau. Sekejap je. Dan persahabatan yang kuat pun boleh hancur macam tu je. Sedih kan? Susah actually nak terima benda tu. Tapi benda tu lah realiti. Aku cuma nak cakap yang at the end of the day, kau cuma ada diri kau seorang. So kalau kau tak hargai diri kau, kalau kau tak sayang diri kau, siapa lagi nak buat benda tu? And please, tolonglah jangan terlalu berharap dekat manusia, okay? Tak kisahlah apa pun hubungan kau dengan manusia tu. Kurang kalau tak harapan, kuranglah kekecewaan yang kau dapat. Kau dah boleh start untuk buat semua benda seorang. Bukan tak berkawan tau, tapi belajar untuk berdikari. Bergaul dengan semua orang, tapi jangan percaya semua orang. Jaga diri kau elok-elok, okay? Tanyam. Bye. Itu dia tadi sedikit sebanyak rangkuman video TikTok yang orang kata berkait rapat dengan topik kita nak bawakan pada hari ini, iaitu berhenti berharap. Ya, aku berhenti berharap dan menunggu datang gelap. Sampai nanti suatu saat tiada cinta ku dapat. Okey. Tapi sebenarnya dalam nada yang lebih serius, sebenarnya harapan, cita-cita, impian adalah membuatkan kita rasa hidup. Betul. Tetapi ada kalanya juga adakah perlu kita berhenti berharap kepada sesuatu perkara? Betul. Dan menjadi lumrah kita sebagai manusia kan Fahrin, kita sebagai seorang isteri, suami, kawan ataupun anak, ibu bapa, mesti kita ada berharap terhadap sesuatu ataupun seseorang. Persoalannya sekarang ni, perlu ataupun tidak kita teruskan pengharapan itu, ataupun sebenarnya langsung tak payah berharap supaya nanti kita tidak akan dikecewakan. Dan itulah yang kita akan bincang pada ini. Cukup menarik sebenarnya apabila kita bicarakan masalah perasaan, pengharapan, impian dan juga mungkin orang kata expectation kepada sesuatu perkara. Betul tu Fahrin. Dan macam saya, pada umur saya sekarang ni, saya dah tidak berharap orang untuk wish selamat hari jadi kepada saya. Saya rasa ini mungkin berkait rapat juga dengan faktor usia. Sebab makin kita berusia, cakap kita semakin meningkat usia ni, makin tak nak ingat hari lahir kita, berapa umur kita dan sebagainya. Jadi mungkin ini juga yang dapat anda kongsikan bersama dengan kami di Wanita Hari ini. Ada tak anda berhenti berharap terhadap sesuatu ataupun seseorang, paling-paling untuk mengelakkan kekecewaan tu? Benar. Jadi kongsi bersama kami seperti mana yang tertera, iaitu di Facebook kami, Wanita Hari TV3 dan juga Instagram dan TikTok kami. Jangan lupa. Jadi kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini dengan berhenti berharap. Sambung nyanyi. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Baik, kita kembali terus di Wanita hari ini. Tapi yang cukup menarik pada hari Isnin ini mengenai harapan. Tapi harapan tu orang kata pasang harapan, pasang cita-cita. Tapi hari ini kita nak bincangkan tentang berhenti berharap. Harapan menjadi layu lah. Harapan menjadi layu. Okey, baik. Kalau kita perkenalkan tetamu kita yang sudah ada bersama dengan kita di studio. Kita mulakan dengan yang di hujung sana. Kita bersama dengan Encik Muhammad Syukri Husin, iaitu seorang perunding motivasi ataupun lebih mesra dengan panggilan Baba Love. Apa khabar Baba Love hari ini? Waalaikumsalam. Full of love today? Alhamdulillah. Every day. Sentiasa dengan rahmah. Gitu. Dan terus bersama dengan kita Fasha yang akan mungkin menyambung sedikit kisahnya tadi. Dan kita bersama dengan sahabat kita yang cantik, mulik, kecil, comel orang kata ni, Ruhainis. Hai Anis. Hai. Okey. Seronok ini Anis? Alhamdulillah, happy. Ada memasang sebarang harapan ke untuk hari baru ni? Oh, tak ada harapan dah sekarang ni. Kita nak sambung nanti. Okey. Tapi sebelum tu Farin, mungkin kita boleh mulakan dengan Baba Love terlebih dahulu. Bila kita bercakap tentang harapan ni kan, kita manusia, kita semua ada mengharapkan sesuatu ataupun kepada seseorang. Tetapi apabila kita berhenti berharap, kenapa terjadinya perasaan mula nak berhenti berharap tu, Baba Love? Soalan padu ni. No. Dia tiba-tiba terus berhenti berharap. Saya teringat lagu tu. Sila on seven tu. Dia bila berkaitan dengan harapan, dia fitrah. Semua orang berharap. Itu fitrah. Farid pernah berharap? Pasti dalam kehidupan kita sangat berharap. Subhanallah. Yaina? Pernah. Semua kan? Kita semua pernah berharap. So bila berharap tu dia satu fitrah manusia. Fitrah manusia. So bila fitrah manusia ni dia akan berharap tentang apa? Percintaan, perasaan. Pekerjaan dia nak akan berharap kerja dia dihargai. Betul. Dan sebagainya. Lagi apa? Apa saja. Persahabatan. Nak berharap supaya sentiasa dihargai. Everlasting love kan. Lain macam. So tapi bila pergi kepada fitrah itu, jangan sampai terlalu berharap. Okey. Bila kita pergi kepada terlalu berharap, dia akan daripada fitrah tu, R itu tukar kepada N. Jadi apa? F-I-T-R-A-H, R tu tukar kepada N. Apa, Fanis? Fitnah. Ya, fitnah. Fitnah itu adalah ujian. So, ujian untuk diri kita. Bagaimana kita nak berdepan dengan harapan yang terlalu menggunung ni. Orang berharap kepada kita dan sebagainya. So, bagaimana kita membawa harapan yang terlalu menggunung ini. Kadang-kadang dia baik. Tapi kadang-kadang selalunya menghancurkan kehidupan kita. Apabila kita mengharapkan sesuatu yang tak pasti atau dah memudaratkan kita. Benar, Farid. Okey, baik. Mungkin kita nak sambung sikit kepada Masyaallah kalau kita ada harapan, cita-cita. Mungkin bila kita buat sesuatu tu, kita mengharapkan semua mengikut perancangan. Aku buat macam ni, datangnya macam ni. Aku buat macam ni, datang macam ni. Okey, tetapi dalam situasi topik kita pada hari ini, bila masa yang kita patut berhenti berharap? Untuk saya, kita kena berhenti berharap bila rasa macam, untuk saya sendirilah, kalau kita rasa kosong ataupun kita macam tak ada orang nak bantu. So for me, macam saya cerita saya punya pengalaman. Saya basking daripada 2006 sehinggalah sekarang. Saya masih basking dan sepanjang saya punya career basking tu, ada saya masuk berkenalan dengan label-label ataupun banyak orang-orang yang saya jumpa lah. Jadi banyak juga dia punya orang kata cabaran untuk saya teruskan dalam industri. So benda tu kadang-kadang macam masa awal-awal punya saya punya career, saya mengharapkan sesuatu daripada saya just harapkan je. Saya tak ada usaha apa pun. Tapi macam Prof cakap, kalau kita terlalu berharap kepada sesuatu, mungkin kita end up dengan kecewa. Jadi saya fokus saya satu, saya berharap dekat Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik. Saya suka tu. So berhentilah berharap dengan siapa-siapa pun, kita harapkan yang satu tu je. Menarik sebab betul lah kalau kita berhenti berharap dengan orang-orang ataupun keadaan dengan manusia, tapi kalau kita berharap dengan dia yang di atas, insya-Allah semuanya akan berjalan dengan lancar. Macam dah conclusion lah Pasha ni, panjang lagi perbincangan kita ni. Boleh kita sambung lagi. Saya punya betul. Okey, kalau itu Pasha, tapi untuk Anis sendiri, kalau kita kan sebagai sebagai wanita macam Anis pula, berkerjaya, cantik tapi masih lagi single. Adakah perkara-perkara tertentu, situasi tertentu yang membuatkan Anis berhenti berharap terhadap
cinta. Oh, yang ni seronok ni. Semua kita sentuh ni. Ini dah macam melodi ni. Okey, kita cakap secara general lah kan. Kita bila kita ada expectation, bila kita tak capai expectation sesuatu tu, kita akan kecewa, betul tak? So bagi Anis, kita just follow the flow. Apa yang dah tertulis, Allah dah tulis dah perjalanan hidup kita. Jadi kalau kita terlalu berharap, tahun ni aku nak kahwin. Tapi bila kita tak kahwin, bila sampai pada tahun tu, kita akan rasa kecewa, kita depressed, kita stress. So what for? Love yourself and then you percaya pada aturan Allah. Dekat situ bila you dah percaya pada Allah, semuanya akan okey. Tapi saya nak tambah. Tapi betul juga apabila mengharap itu pasti ada usahanya. Betul. Jadi macam mana dengan usaha Anis ni ke arah tu apa selain daripada kawalan perasaan? Kalau kita cakap pasal percintaan, kalau kita saja usaha, belah sana tak usaha, dia tak ke mana. So dia kena both sides. Betul tak? Tapi mesti kita ada expectation. Jangan ada expectation tu. Kalau tak kita akan stress, depress, benda tu lah. Adakah belah sana sedang menonton sekarang ini? Tak. Halus masuk kan. Tak adalah. Tapi kan menyentuh tentang apa yang Anis cakap tu tadi kan. Kita sebagai wanita, kalau dalam bercinta, kebiasaannya kita yang selalu memberi lebih. Dari segi perhatian, dari segi perasaan, dari segi kasih dan sayang tu. Dan kita sebagai wanita juga, kita mengharapkan kasih sayang itu reciprocate. Dia kalau tak sama, mungkin lebih lagi. Betul. Kalau Anis sendiri, pernah tak dilambung kekecewaan sampai membuatkan Anis rasa macam tak payahlah harap, tak boleh diharaplah dia. Okay, let's talk about macam friendship lah. Macam Anis buat, kalau macam kita berkawan, sebab kita Anis tak ramai kawan. So katalah Anis buat sesuatu pada kawan Anis berharapkan, okay, bila aku susah, kau ada untuk aku. Bila kau tengah bersedih, aku ada untuk kau. So jangan ada expectation tu. Bila kita ada, kita rasa kecewa lah. Macam based on my experience juga, kawan Anis pernah contact, I setengah susah, boleh tak you tolong I? Kadang-kadang ada yang pinjamkan duit and whatnot kan. So kadang-kadang bila kita susah, bukan masa kita tengah susah in term of duit, tapi kita punya emotion tak stabil. Kita pun manusia biasa kan. So bila kita cari dia tak ada kan untuk kita. So kita akan kecewa lah, end up kecewa, betul tak? Tak apa, Babala tadi saya minta Datuk Babala betulkan yang tadi tu. Pasal lelaki pun kalau sayang betul-betul. Okey, tapi tak apa. Ini kita di studio, pendapat kita di studio. Pasti ramai juga di luar sana nak kongsikan pendapat mereka tentang berhenti berharap. Kita dengarkan. Pernah, sebagai manusia biasa tu biasalah kan. Kadang-kadang kita perlukan juga penghargaan dalam kerjaya kita, utamanya kan, ataupun anak murid. Kadang-kadang kita berharap anak murid ucapkan sesuatu, utamanya bila selepas keluar keputusan peperiksaan, ada yang anak murid macam tak kisah pun, kita bukan minta apa, untuk mereka jumpa kita, beritahu mereka dah berjaya, ucapkan terima kasih, itu saja. Sebenarnya apa yang kita buat bergantung kepada niat kita. Yang paling penting ikhlas. Kita nak buat apa-apa tu ikhlas. Jadi dibalas atau tidak, ataupun dikecam atau dibalas dengan benda yang tak baik, kita tetap teruskan benda yang baik. Bagi pandangan pribadilah. Jadi kita tak perlulah macam dah umur macam saya ni. Kita dah peringkat umur setengah umur lah orang kata. Jadi kita nak buat tu jangan fikir yang dekat dunia. Kita dah fikir yang dekat ujung dan akhirat kita. Itu terserah kepada orang yang kita tolong. Kalau dia rasa dia nak menghargai apa kita buat, kita terima. Tapi kalau tak pun kita tetap terima. Jadi diri sendirilah kata. Okey, kalau saya lah tak nak balasan, tak nak. Kita nak harapkan penghargaan sahaja untuk seronoklah, kita happy lah bila ada orang hargai kita. Maksudnya setakat orang ucap, nampak kita orang senyum, orang terima kasih dekat kita, dah boleh meleleh air mata. Pelbagai pendapat dari mereka tentang luar sana, ada kata harapan perlu dan kadang-kadang kita perlu juga berhenti berharap untuk menjaga diri kita. Seperti mana juga mereka yang berkongsi dengan kita di Facebook. Terima kasih bersama kami dan komen-komen anda. Okey, contoh satunya Zahid Paan. Seperti cari jodoh, jangan harap sangat pada ibu bapa dan kawan-kawan kita untuk carikan. Kita cari sendiri, mana tahu jodoh kita jumpa lagi bagus berbanding jodoh mereka jumpa. Jodoh ke jodoh? Jodoh. Ini mereka ni, ini Zaid ni terus mengharap ni. Tapi betul. Ibu bapa lah. Okey, satu lagi saya nak baca tentang Maya Muhammad. Ini macam apa yang anda cakapkan tadi. Dia kata, saya sudah berhenti mengharap kepada birthday wish 4 hari lepas. Walaupun ianya hanya setahun sekali, tapi tak ada orang yang ingat. Atau
sengaja tak ingat untuk wish walaupun kita tak pernah lupa untuk wish birthday dia. Mungkin nampak macam alah apalah sangat birthday wish saja. Maya Mamat tempat pagi lepas tu. Kita ucapkan selamat hari kepada dia. Jom 1 2 3. Happy birthday to you. Alah Maya, dah tak payah nak macam Yana. Okey je. Kami ucapkan. Okey, kita kembali bersama dengan Baba Love lah. Okey. Tadi kita dah lengkap ke semuanya dan bila ada yang menyebut juga tentang expectation, dihargai dan sebagainya. Jadi sebenarnya apa kaitan harapan yang kita ada tu dengan sebenarnya harapan kita untuk dihargai semula, disayangi semula, diterima. Dan apa yang menyebabkan lebih baik untuk tak payah harap macam Anis kata tadi tu. Silakan. Ini semua berkaitan dengan emosi semua. Berkaitan dengan emosi. So bila emosi tu tak stabil, dia akan jadi ledakan. Dia akan jadi ledakan. Sebab manusia ni dia sangat mengharap kepada 2 P. Iaitu? Iaitu apa, Farin? P yang pertama, penghargaan. Okey. Benar. Yang kedua, P, pujian. Betul juga. Kita perlukan, manusia perlu benda tu sebagai satu booster untuk kita. Jadi sebagai motivasi pada kita untuk buat. Tetapi bila tak dapat, contoh Anis lakon. Bila orang kutuk apa Anis rasa? Stres kan. So macam tak dihargai. Aku dah berlakon pernah bukan senang tau nak berlakon. Saya pernah sekali 2 berlakon, syuting cut stres juga. Menangis. Nak kena menangis bukan senang. Jadi bila orang tak menghargai apa hasil kerja kita, kita akan jadi down dan akhirnya akan jadi satu ungkapan letusan. Letusan dalam bahasa Inggeris blast. Akhirnya dia akan rasa apa? Boring. Aku dah buat banyak sangat dan sebagainya, orang tetap tak hargai aku. Dia macam rasa lonely and give up. So apa yang akan berlaku? Angry, dia akan mula rasa stres, marah je, stress, dan T dia akan rasa penatlah aku buat macam ni, aku tak dihargai, kerja tak dihargai, cinta tak dihargai dan sebagainya, dan akhirnya emosi. Okey, saya satu je nampak. Saya tak nak terlepas tanya soalan dia. Ada tak kaitannya ini juga dengan keikhlasan? Orang kata kalau kita ikhlas memberi, kita tak mengharapkan apa-apa. Betul juga. Benar, itu setuju, sangat setuju. Tetapi fitrah manusia, manusia, bila kita memberi, kita nak dia orang terima kasih. At least cakap terima kasih. Tapi sebenarnya saya sangat setuju apa yang komen-komen daripada penonton kita. Usah berharap. Dan saya sangat setuju dengan Fasha tadi. Hanya berharap pada yang satu. Hanya berharap pada yang satu. Sebab kita akan sakit sebenarnya bila berharap dengan manusia. Bila berharap dengan manusia, terutama cinta. Bila cinta tak berbalas, sakit. Dia sakit. So apa yang ada, kita lepaskan, serahkan segala-galanya dengan Allah. Yang penting apa yang tugas kita? Buat sehabis baik. Bagi give more. Betul. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Baba Love. Tapi kan saya ada terbaca juga. Dia kata pengharapan ataupun hope adalah sesuatu perkara penting yang membuatkan kita sebagai manusia ni dapat teruskan hidup dengan kuat. Betul. Okey, kalau kita tak ada pengharapan, kalau kita tak berharap kepada hari yang lebih baik, hari baharu yang lebih baik, kepada pekerjaan yang lebih baik, kepada percintaan yang lebih baik, kita tak ada semangat untuk teruskan kehidupan. Adakah ini juga yang dilakukan oleh Pasha? Sebab macam tadi awal-awal kita dah tanya Pasha. Pasha kata masih lagi ada sedikit pengharapan dalam dunia seni mainstream terutamanya. Macam mana Pasha meletakkan garis orang kata halus tu yang membezakan berhenti berharap terus dengan masih lagi ada cahaya pengharapan tu? Biasa kalau kebanyakan artis dia mengharapkan, of course lah dia jadi artis dan penyanyi nak sesuatu yang impact daripada tu, kita nak something daripada tu kan. Tapi macam Prof cakap, kita nak 2P tu, penghargaan dan juga pujian. Dengan cara macam cara saya memberi which is memberi dengan ikhlas. Contohnya macam saya baru balik tour daripada utara. Saya basking di Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan juga Perak untuk seminggu ni, sampailah hari ini. Baru sampai hari ini. Ini penutupnya lah. Penutup dia kat sini lah. Jadi sepanjang saya punya basking tu, sebenarnya saya tak rancang langsung untuk buat benda tu. Saya cuma ada persembahan di Perlis pada Sabtu lepas. Tapi saya fikir, kalau orang tak dapat tengok aku kat TV, orang tak dapat tengok saya kat radio, tak dengar kat saya kat radio, macam mana orang yang dekat luar sana nak dapat dengar nak saya? Reach ke nak reach ke saya. Jadi saya perlu reach sendiri kat diorang. Untuk saya dapatkan 2P tu, dengan cara saya memberi dengan ikhlas. Saya buat benda itu pun tak ada fund daripada siapa-siapa. Saya sendiri saja, solo travel, dan
solo basking untuk menghiburkan orang. Itu saya punya cara memberi. Itu sebab tu saya suka basking. Daripada dulu sampai sekarang, sebab saya tak berhenti. Sebab bila saya basking, saya rasa saya memberi sesuatu kebahagiaan ke orang. Bila orang dengar, dia macam happy dan dia bagi satu appreciation. Saya tak harapkan apa-apa. Cuma kalau dia beri apa-apa appreciation, dia tak bagi duit kat apa-apa pun, dia just tersenyum. Thank you untuk menghiburkan dia. Saya dah cukup bahagia dah. Saya pun sama macam tu lah. Saya sebenarnya tu bila Pasha cakap tadi kan kita dah dulu lakonan atau hiburan tak kira apa pun. Tapi saya cuba nak bertanya tadi sebenarnya apakah kepuasan yang dicari, tapi Pasha dah menjawab. Sebenarnya kalau kita mungkin basking tu bila kita tengok orang nyanyi sama-sama dengan kita, tersenyum, mereka gembira, mereka bersama, itu ada satu kepuasan. Betul. Dan kalau saya boleh tambah sikitkan Pasha, keikhlasan Pasha tu yang membuatkan pengalaman ni menjadi manis. Sebab daripada apa yang Pasha kongsikan, daripada bilik makeup tadi pun, dia sangat gembira, berbangga, baru habis ni penutup di WHI, dan keikhlasan itu yang membuatkan appreciation itu datang semula kepada Pasha. Benda itu sampai. Pernah tak siapa pun datang juga kita. Dan kami di WHI sangat menghargai. Alhamdulillah. Thank you so much. Baik. Okey, Anis, kita nak tanya Anis jugalah. Okey, bila kita cakap tentang kehidupan pengharapan ni juga. Okey, bagaimana seseorang manusia tu nak letakkan dia punya batas? Dia punya had dia. Okey, aku dah berharap akan tiba masanya. Tak payahlah kita harapkan ni. Okey, bagaimana seseorang tu meletakkan batas ataupun had dia dalam mengharapkan sesuatu? Okey, kalau pada Anis akan buat all out. Anis akan buat sehabis yang baik. Tapi bila result tu tak turn out apa yang Anis expect, Anis akan stop. Okey. Sebab kita akan kena ada tahap stop dia, jangan sampai dia melarat, orang kata. Bila you melarat, dia akan efek emosi you. Bila dia efek emosi, kita pula macam kalau Anis cakap pasal diri Anis sendiri, macam kita sebagai artis, kita tak boleh nak luah pada public. Orang tak suka tengok benda-benda yang negatif. So benda tu bila kita terlalu pendam, actually benda tu makan diri kita. Betul? Yes. Jadi kita kena control and then make yourself happy. Apa-apa pun self love. You kena orang kata cinta diri you dulu, baru orang lain. Jadi kita kena all out terlebih dahulu. Kalau perkara yang kita lakukan itu tidak turn out result seperti apa yang kita harapkan, kita perlu berhenti. Baba Love, mungkin Baba Love berkongsikan, adakah apa yang Anis katakan tadi ni sesuai dengan konteks tawakal? Contohnya, bila kita dah buat sesuatu, kita dah berusaha, kita dah berdoa, lepas tu apa yang terjadi kemudian tu, kita bertawakal sahaja, kita berserah. Adakah ini kontra dengan berhenti berharap ataupun macam mana, Baba Love? Okey, baik. Apa yang Anis buat tu betul. Kita bagi yang the best. Apa yang Fasha buat pun betul. Kita bagi the best. Yang penting ialah bagi the best. Bila bagi yang the best, lain serah pada Allah. Tapi bila kita letak best, kita letak satu result yang kat depan, bila tak dapat, kita kecewa. So yang itu kita boleh letak. Tapi jangan terlalu meletakkan harapan, itu aku akan dapat. Betul. Bila kita letakkan terlalu mengharapkan aku akan dapat, kita akan kecewa. Dan emosi akan hancur. Okey, tapi ada juga kan, dan sebenarnya kita mengharap tu sampai benda tu sebenarnya kita dah tahu dah tak boleh dah. Nak harap lagi juga. Ada benda dah tak praktikal dah. Itu saya kata dia, di mana hadnya? Adakah seseorang tu perlu tulis ataupun perlu muhasabah diri, memang benda ni memang dah tak boleh, tak perlu harap lagi. Kadang orang cinta, orang dah tak suka. Nak juga paksa-paksa orang tu sayang, cinta kat kita juga. Macam mana? Nak juga WhatsApp panjang-panjang. Pengalaman ke? Silakan Baba Love. Yang ini kena stop. Okey. Sebab kita kena fahamlah. Macam contoh saya pun pernah melalui. Kita semua pun pernah melalui. So bila pernah melalui peristiwa ni, dia sakit. Bila sakit, kita cari Allah balik. Cari Allah. Kat situ kuncinya. Macam Fasha cakap. Kita cari Allah. Bercerita dengan Allah. Bercerita dengan Allah macam mana? Kalau orang Islam, kita bercerita dalam solat, dalam doa kita. Bisik pada Allah. Bila bisik pada Allah, insya-Allah Allah bagi jawapan tu. Allah rawat hati kita. Sebab kita bukan lonely. Allah sentiasa ada. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Subhanallah. Wow. Bila sebenarnya betul juga. Bila kita harap manusia akan ada sampai tahap kekecewaannya. Tapi kalau mengharapkan Allah, Allah tak akan mengecewakan kita. Betul tu. Okey, di hujung perbincangan kita ni kan banyak yang kita dah kongsi dah tentang berhenti berharap. Boleh ada pengharapan, jangan terlalu tinggi. Untuk Anis sendiri, mungkin ada sedikit pesanan kepada mereka di luar sana yang mengalami situasi-situasi dikecewakan berulang kali sampai dah rasa macam that's it. Tak nak dah meneruskan apa sahaja yang dilakukannya pada waktu itu. Apa yang Anis nak katakan kepada mereka? Okey, kalau dalam percintaan ataupun dalam friendship, bagi Anis, kita buat sehabis baik, jagakan hubungan silaturahim.
jangan ada simpan dendam, jangan ada terlalu tinggi expectation tu supaya kita tak memudaratkan diri kita sendiri. Sebab kita sebagai manusia biasa, kita tak boleh lari daripada orang kata tak boleh kontrol emosi kita. Jadi kita kena cari orang yang betul supaya kita dapat rawat diri kita. #love yourself. Love yourself. Okey, Pasha, bagaimana pula? Okey, kalau bagi mereka pastinya macam ni cakap, bila ada kekecewaan pastinya ada rasa rajuk, ada rasa kecil hati, ada rasa dendam. Bagaimana nak mengawal perasaan-perasaan itu semua apabila kita berhenti berharap? Okey, kalau saya ini untuk geng-geng, kalau kawan-kawan musician ataupun penyanyi yang baru tengah nak naik ke ataupun tengah dalam belajar ini, saya punya nasihat, jalan terus. Betul? Jalan terus. Kita tak payah harapkan ada orang yang tolong angkat kita. Kita jalan je terus. Kita buat, kalau kita nak berseni tu, kita seni seikhlas mungkin. InsyaAllah Allah akan bantu kita. Sebab macam saya dalam tour ni, saya tak harapkan apa-apa, tapi alhamdulillah dapat tawaran ke Wanita Hari ini. So waktu saya dalam tour tu, so macam okey, ini satu perancangan yang sangat cantik Allah tu dah tentukan. Saya punya perjalanan tu akhir dekat sini dan saya dapat menceritakan pengalaman saya sepanjang tu hari ini. Cantik. Jadi lagu penutup tadi tu yang Hari Baru tu Hari lah? Baru. Itu penutup untuk tour tu lah? Ya, kita start lagi Hari Baru. Ya. Okey, Babal, sedikit seringkasnya tentang topik kita pada hari ini. Silakan Babal. Simple. Penonton semua dan sahabat semua, berhenti berharap bila kita terlalu penat. Berhenti berharap terlalu penat, cari Allah. InsyaAllah Allah akan gantikan yang lebih baik daripada apa yang kita tak terfikir langsung. Bila kita tak terfikir langsung, Allah bagi yang lebih cantik, yang lebih baik untuk kita, insya-Allah. Amin. Sesuailah hari ini daripada awal tadi dengan hari barunya, dengan semangat barunya dan apa juga kita dapat hari ini. Semoga terus memberi harapan kepada anda semua dan memperbaiki diri kita. Betul tu. Terima kasih kita ucapkan kepada Baba Love, Pasha dan Rohainis atas perkongsian pada hari ini. Diharapkan anda semua juga ada orang kata harapan untuk tidak berhenti berharap dalam semua aspek kehidupan anda, sebab harapan ni sebenarnya perlu juga untuk kita sebagai manusia. Berikan yang terbaik, tawakal pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Terima kasih. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan seterusnya kita bersama dengan seseorang yang tak kek-wat tetapi kak-wat. Kita bersama dengan Puan Nur Hidawati Muhammad Juki dari Kedai Adik. Apa khabar Kak Wat? Alhamdulillah, sihat walafiat. Dapat sihat jadi. Alhamdulillah. Baik, dan hari ini kita akan bersama dengan Kak Wat untuk belajar cara buat kraft sarung kotak tisu. Jadi mungkin Kak Wat boleh kongsikan dengan kita tentang kraft tangan ini. Okey, saya mula buat... Inilah contoh dia. Ya, ini contoh-contohnya antara variasi yang ada lah. Jadi saya dah mula buat ni daripada tahun 2009, dah 13 tahun. Wow. Ya, dan saya sebenarnya sukakan pastry. Sebab saya pun suka makan. Sebab itu. Jadi hiasan-hiasan di atas ni pun memang based on makanan lah. Okey. Jadi hari ini, tanpa membuang masa, saya tunjuk contoh. Okey. Tapi hari ini, dengan Uyaina pun kena buat jugalah. Okey. You all kena buat. Kita kena challenge. Boleh saya cuba? Yes. Saya tunjuk ni contoh je. Dia macam step 1 lah. You all kena terus lompat step tu. Okey, boleh. Senang lah. Kita pun, penonton dan kita boleh sambil-sambil tu kan tengok Kak Wat, Yana nak cerita sikit dengan penonton kita. Kalau anda ingat, Kak Wat pernah datang ke Wanita Hari Ini untuk topik penghibur jalanan. Yang mana sebenarnya Kak Wat adalah full time bekerja sebagai seorang badut, betul? Betul. Dan ini membuat... ini yang sampingannya? Ya, ini sampingannya. Hebat Kak Wat, hebat. Alhamdulillah. Tak kita sangka tahu sebenarnya seorang yang berimej muslimah seperti ini juga merupakan seorang badut sepenuh masa. Betul tu. Hebat Kak Wat. Alhamdulillah. Okey, baik. Ini kita nak buat apa tadi? Kain felt ni, dia sebenarnya senang aja nak buat macam ni semua. Sebab dia kena dengan gam kuning ni. Dia memang kawan baik. Kawan baik? Kawan baik. Best friend? Jadi best friend. So dia dah melekat macam ni. Jadi kalau orang tanya sebenarnya kita nak buat ni kan? Sebenarnya nasi lemak bungkus. Nampak macam betul lah. Itu dia. Ni berapa sen ni? 50 sen. 50 sen. Sekarang 50 sen. Alright. Jadi saya buat satu. Saya dah ready made buat dua. Saya siap. Satu untuk awak. Okey, baik. Satu untuk awak. Okey. Yang hijau ni lebar ni kena nampak ke sini macam ni. Okey. Sebab bila kita bungkus ni macam acah-acah daun pisang. Okey. Ni nak test power Kalau orang tanya ni bahannya apa ni? Kain felt dan juga kedua-dua je kain felt. Okey. Color je lain-lain. Jadi tengok bismillahirrahmanirrahim. Bungkus ni dia macam cross sikit tau. Okey.
Okey, cross sikit. Tu cross banyak. Oh, cross banyak. Okey. Lepas tu lipat bawah macam buat nasi lemak. Okey. Ni nasi dia. Okey, ni nasi dia. Ni nasi dia. Lepas tu kita masukkan nasi, betul? Tak payah. Sikit je. Ambil lah. Okey, kita ambil nasi dia. Ambil nasi dia, masukkan dalam. Nasi dia pada... Saya buat nasi lemak 20 sen je lah. Tak payah banyak-banyak. Dia kena lebih sikit. Sebab kalau 20 sen, nah ambil ni. Oh, okey. Sekejap. Dah banyak sangat pula. Itu nasi lemak RM1. Gelojo. Dia ada rendang. Okey. Jadi masukkan dalam, kasih padat sikit. Sebab padat kalau macam ni tak, Kak Wat? Toin. Oh, dia kena padat. Cukup toin tak? Cukup toin lah kot. Cukup toin, okey. Sikit lagi. Tambah toin sikit. Okey. Tolak lebih ke dalam. Jangan kepit bawah tu. Jual nasi lemak tak boleh lokek. Jangan. Rasa macam kena marah dengan cikgu seni. Okey, lepas tu? Saya memang mengajar seni pun kadang-kadang. Okey, tolak toin masuk dalam. Yang atas ni kita selisihkan. Macam inilah cara orang buat nasi lemak bungkus sebenarnya. Okey. Dia selisihkan. Nasi jangan terkeluar. Jangan terkeluar masuk. Bangga. Nasi jangan terkeluar Betul-betul cikgu seni lah. Saya biasa mengajar budak-budak kecil. Okey, lepas tu selisih macam ni. Seronok pula ni. Kan? Jangan terkeluar nasi masuk. Okey. Cantik dah. Okey, lipat. Okey. Lipat bawah. Pandai dia. Tak si terkeluar, Phil. Oh, ya. Nanti tergabung kata. Okey, baik. Saya ni. Cantik. Okey. Ambil ni satu saya dah siapkan. Okey. Okey, jahit bawah dia, matikan. Sikit je cukup. Subhanallah, kena jahit. Kenalah. Dia kena rapat. Yes, baru nasi dia tak terkeluar. Saya cuba. Kak Wat, kan sekarang ni tengah musim cuti sekolah kan. Mungkin ini juga adalah antara aktiviti yang ibu bapa boleh lakukan bersama dengan anak-anak anda. Sebab macam yang Kak Wat tunjuk ni, tak susah pun sebenarnya nak buat nasi lemak ni. Tak susah. Saya pernah mengajar budak-budak dalam umur paling muda 6 tahun menjahit. Okay. Memang sesuai juga hari ini kita ketengahkan orang kata craft tangan ini. Kerana ini juga antara aktiviti yang boleh dicuba oleh anak-anak kita di rumah. Dia rasa bersih, ini saya boleh buat ni. Jadi untuk mak ayah maupun mereka sendiri boleh mencuba sebenarnya. Mana Cik? Farin tak jahit. Saya tengok macam tu. Tengok kawan macam mana buat dia. Tak ada. Ni Jaron dah siap. Benar dah siap. Tak ada. Itu semua trik. Pandai menilai. Farin Ahmad ni. Saya dah biasa jumpa student macam ni. Student buat nilai? Itulah. Saya dah nak siap dah Farin. Baru nak mengilat. Macam mana Kak? Macam mana? Duduk je. Tak pernah jahit petang Kan Farin Ahmad tak pernah jahit. Tak pernah. Cuba je. Bismillah. Boleh ke tu? Boleh. Bawah orang tak nampak. Air dia orang tak nampak. Tak apa. Jangan jahit. Tak apa, jangan risau. Orang tak nampak. Kawan-kawan, saya dah nak siap dah, Kak Wat. Okey. Baik. Orang nak siap dah. Okey, jadi ini maknanya kita buatkan dia punya, ni kita panggil topper apa dia? Aksesori dia ataupun topper lah kepada sarung kotak tisu ni. Okey, cukup menarik. Okey, saya... Betul matikan. Tahu matikan tak? Tahu. Tahu, nampak? Tahu. Ni tahu tak? Buat tahu je Farin. Buat tahu. Saya memang tak boleh tahu. Saya jujur je. Ada gunting tak? Tak ada gunting. Ni macam mana kita nak? Saya jujur je. Tarik dia. Pandai. Okey. Pandai. Jadi kalau katalah macam sarung kotak tisu kita, adakah Kak Wat juga menjualnya atau bagaimana? Ya, saya menjual juga. Kadang-kadang ada orang tempah macam untuk Chinese New Year, dia nak design Chinese New Year, siap ada nama. Wah. Saya pernah juga buat bentuk SpongeBob, bentuk kereta, siap ada plate number semua cukup. Oh, okey. Nasi lemak RM3 RM10. Kejap, belum. Siap. Tumpang kejap, nak ambil tapak dia. Ni badan dia tajuknya. Ni nanti, yang ini boleh gam dekat atas. Kelas. First time sebenarnya saya tengok kotak tisu ada nasi lemak kat atas dia. Kan. Maknanya. Ini pakai gam je. Okey, lepas tu saya buka. Kita buka boleh? Buka lah silakan. Kita nak tunjuklah macam mana rupa dia. Okey. Sambil-sambil ni, Kak Wat, apakah Facebook Kak Wat? IG ke social media? Okey, Facebook saya Kedai Adik juga. Kedai Adik. IG pun Kedai Adik. So macam ni contoh yang ni bibir kan, ada kan keluar kot celah bibir lah. Comel. Oh ni contoh. 1, 2. Tada, magic tak? Comel lah Jadi dia sebenarnya ada macam-macam design. Dan design-design ni kalau nak cari secara online pun ada je tutorial dia banyak. Ni tahun depan kita nak raya bulan 4 kan? Ini tema dia Hari Raya. Ada pelita, ada ketupat. Tengok tu. Ada kuih apa ni? Okey. Selain daripada craft-craft ada ni, apa lagi yang mungkin Kak Wat ada buat selain daripada yang untuk kotak tisu ni? Selain daripada kotak tisu, saya ada buat potpourri. Contoh yang ini. Oh, maknanya dalam tu ada sarung potpourri, ada potpourri tu. Okey. Tapi saya letak perfume yang pekat. Jadi bau dia essential oil lah. Yes, essential oil. Yang setengah-setengah orang dia nak buat hantaran. So kalau nak buat hantaran, saya buat macam ni donat. Susun atas teri omeh. Apa bentuk dia nak. Kak Wat, dekat belakang pun macam ada bunga cantik Kak Wat. Yes, bunga ni
bunga ni beli je kat kedai-kedai, kat mana-mana craft store. Okey, So, okey. sebenarnya kalau kata dah letak nasi lemak ni dekat atas, yang ini gam je. Pakai gam kuning tadi. Cantiknya. Gam keliling macam ni. Bila kita dah gam keliling, dia jadi macam ni lah. Ikut kreativiti kita macam mana kita nak buat. Saya rasa aktiviti ni bagus untuk ibu bapa cungkil dan asah kreativiti anak anda. Betul. Barang yang diperlukan simple je, kain felt dan fiber ni. Yes, fiber ni. Fiber ni kalau tak sure nak beli mana-mana pun pergi je kedai-kedai bantal, inti bantal tu. Inilah dia. Okey, baiklah. Kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada Nur Hirawati, Muhammad Juki ataupun Kak Wat dari Kedai Adik. Selamat maju jaya kita ucapkan dan terus memberikan inspirasi kepada ramai wanita di luar sana. Amin. Baik, terima kasih. Dan kepada penonton wanita ini, kami masih lagi bersama dengan anda. Kita berehat seketika. Terima kasih Kak Wat. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami lagi. Kami rasa sangat-sangat dihargai. Kami tidak pernah berhenti berharap anda terus bersama dengan kami. Wah. Ya. Okey, Yana pun nak baca beberapa komen yang rasa menarik oleh rakan-rakan kita di Facebook. Dia menarik ni. Yang ini memang comel dan kelakar juga. Okey, dari Syam Angah, dia kata, bila mengharap sesuatu perbuatan dengan balasan dan bila tak dapat, sakitnya lebih sakit dari kena pelempang. Pedih sangat-sangat. Pokoknya janganlah mengharap setiap sesuatu benda atau perkara. Dan dari Diana Rashid pula, bagi saya berhenti berharap dan redha saja dengan apa yang Allah dah tuliskan untuk kita tu lebih bahagia dari kita mengharapkan sesuatu yang belum tahu apa hujungnya. Itulah mengenai pengharapan. Jadi kita harapkan topik kita, perbincangan kita pada hari ini membuatkan anda berpada-pada dalam mengharap, tetapi terus juga mengharap kerana kita perlukan harapan. Betul. Berharap tapi jangan terlalu berharap. Gitu. Okey, baik. Ada sesuatu juga yang kami nak war-warkan kepada anda sebelum kami berdua undurkan diri untuk siaran hari ini. Kisah pasal Pak Mat ni, orang kata sekarang dah ada The Pak Mat Clan. Jadi apa kesudahan cerita keluarga Pak Mat yang mempunyai pelbagai jenis ragam? Jangan lupa saksikan episod akhir The Pak Mat Clan Isnin 12 Disember 2022, which is hari ini, jam 6 petang di slot Sakura, hanya di TV3. Apalah kesudahannya kan? Memang menghiburkan santai-santai tontonan kita pada waktu petang. Jadi kita nak tahu kesudahannya Pak Mat Clan ni, tengok petang ini. Okey, baik. Itu sahaja yang dapat kami kongsikan bersama dengan anda untuk siaran 12-12-22 hari ini. Harapkan apa sahaja info yang kami kongsikan bersama dengan anda dapat memberi manfaat kepada kita semua. Kenapa tu? Kenapa? Untuk esok. Betul. Esok Farin kita akan bawakan ayam bermacam ayam. Kalau Farin suka makan ayam apa? Saya ayam goreng, ayam masak merah, ayam asam pedas jarang saya dengar tapi ada. Saya baru-baru ni saya buat untuk Syahiran ayam bakar. Tapi resepi dia istimewa sikit sebab saya tanya dekat bibik saya, dia ada elemen Indonesia sikit untuk ayam bakar tu. Bumbu dia tu lain. Syahiran makin sayang kat isteri dia. Dia kata sedap. Sedap Alhamdulillah. Okey, pastikan anda bersama kami kembali esok jam 12.30 hari untuk variasi menu pelbagai menu ayam. Variasi menu ayam. Betul. Kami tinggalkan anda di sini. Assalamualaikum. Stay safe semua. Jaga diri. Budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wantanya. Usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi?